bagaikan mata hati, buatkan ku mula terusik. Rintihan jiwa ini buatku rasa tercari, menjentik hati mati, ego berangkian terdidik. Pandangan terbalik, yang salah diperbetulkan, padamkan yang baik, yang salah pun diikutkan. Berada di zaman terakhir, ramai nak pertama, biar aku yang akhir, untuk ku pilih yang mana. Hidupnya gelap gelita, berdepan dengan senjata. Mereka bermandi darah sehingga hilangnya keluarga. Si perampaskan terus berpesta, meraihkan tangisan mereka. Doaku pun pada yang esa, untuk kau peluklah anak-anak syurga. Pertunjukkan apa yang kau maukan, apalagi agenda kau inginkan. Lemas sendiri dalam kegelapan, entah sampai bila kau nantikan. Satu syahadah kami berserah, tanpa ada yang maha kuasa. Impian dan juga harapan masing-masing jalan, saya Tuhan akan kasih malam berkata. Hujan derita di bawah langit gempita, mulut dikunci tidak mampu bersuara. Darah daging dirata, tempat mereka mulia. Jasad tiada nyawa, semadi tiada bertanda. Sedih duka nestapa, gundah gulana jiwa, kenang nasib saudara kita yang seagama. Rudal artileri menagih orang mati, luka merah berdarah, hijau hitam butala. Kiri kanan terkepung kendala bayangkara, tekak kering dahaga, azab lapar menjengah. Lihat kiri dan kanan, sisa yang tinggal nyawa. Tak pasti sampai bila, mungkin esok ke lusa. Hendi bertelaga kiri kanan, tengah bersatulah kita di bawah satu kalimah. Musuh yang utama sejak kita dicipta di alasan pawaka yang penuh tipu helah. Menyesat manusia bertarung dalam fitnah, jika kita terlekat lajak paling gembira, mencuba mengubah timbangan neta. Amalan tukar hitam, siang tukar rangka, sakit bagi nyawa yang adanya manusia terpilih yang sabar percaya dengan dugaannya. Tidak bergenjat, tidak takut dipijak, tidak takut ditembak, walau meletup otak. Tidak kerja dunia, walau tengah derita, tengah masih menara iman tak pandang bunda. Kami masih bersama, kami masih berdoa, kami akan serta pelani alam ayat. Manusia binatang buas, akal sempurna amat bisikan talbis iblis. Agenda media kuasa yang takkan habis, hanya mampu berdoa walau luka tak teriris. ولا بخاف ولا من حدا غير الله حامينا. استشهد على أرضي، بموت على أرضي. بروح هناك يعني بموت هناك يعني إذا. Hujan derita di bawah langit gempita, mulut dikunci tidak mampu bersuara. Darah daging dirata, tempat mereka mulia. Jasad tiada nyawa, semadi tiada bertanda. Hujan derita di bawah langit gempita, mulut dikunci tidak mampu bersuara. Darah daging dirata, tempat mereka mulia. Jasad tiada nyawa, semadi tiada bertanda. Dunia ini terlalu goyah, ramai belum dapat hidayah. Sibuk mengejar dunia, tak sempat mengikut sunnah. Tanpa sedar akhlak dan ibadat semuanya dah musnah. Bersiap sedialah menjawab di akhirat sana. 2, 4, 4, 3, 4, bukannya angka. Masih ramai lagi yang sedang lalai dan terleka. Terbuai mimpi tak memanggil di realiti nyata. Tapi kan mengerti bila ilmu penuh di dada. Seorang papan tarik papan, semua maju ke depan. Sepi-sepi serulah, bisalah lagi silipan. Terlalu bongkar nak menuju ke hadapan. Tak lagi berjenama tapi cuma kain kafan. Sudah sampai masa nanti, semua takkan selamat. Nyawa dicabut, nyeri sakit, itulah hakikat. Dan sudah berjanji pasti dituntut di akhirat. Masa persiapkan diri untuk hari kiamat. Jasad tiada nyawa, semadi tiada bertanda. Pernahkah dengar kisah pemuda
muda hijau merah, mengalu-alukan tetamu walau tak kenal siapa. Niat diselubungi kata-kata manis, senyuman lebar. Hati yang murni masih tewas apabila diacukan senjata. Kini ulanglah peristiwa hari Nakba, maka wujudlah jenayah lenyaplah hidayah, muncul neraka dunia. Begitu kuat tangisan mereka walau beribu batu dipisah. Bantuan kami melangkaui batas, hantar batu rejaman lalu doa. Rakyatnya derita, anaknya didera kehilangan ibu bapa. Pemandangan ngeri siksa kebenaran atas mayat yang tak bersalah. Bersenjata menyerbu peluru melulu menyiksalah hiburannya. Bernyawa ditarik malaikat Israel, kami tetap tak berserah. Jangan kau sekali-kali sangka bahawa yang syahid mati dalam keadaan yang kalah. Dikatakan mereka hidup lagi-lagi daripada segi di sisi yang Maha Esa. Tunggu sampai tiba masa saja, nanti malam petaka di akhirat kalau bukan di dunia. Sampai hari nanti aku takkan menyerah, ada pada yang satu aku tunduk kepala. Darah daging dirata, tempat mereka mulia. Jasad tiada nyawa, semadi tiada bertanda. Semua mata pandang ke sana, saudara kita dirata. Nenek tua hilang nyawa, IDF memang celaka. Banyak kisah dari media putar pelit kisah benar. Cuma kena baling batu, mereka balas dengan Mokhtar. Pengecut punya lelaki, bertina punya binatang. Berani dengan yang lemah, sembunyi sebalik senapang. Buang kau punya senjata, cuba satu lawan satu. Pasti pecah kau punya muka, pengikut pemata satu. Ramai syahid, banyak sakit, kanak-kanak, bayi kecil, ibu, ayah, abang, kakak, nenek, datuk, pakcik, makcik. Yang mengandung baru lahir tidak sempat jadi ibu. Yang teriak kena tembak tidak sempat untuk bantu. Yang si ayah hati senang ambil sijil kelahiran untuk baby kembar raya, buah hati kesayangan. Tapi malang tak berbau bila ayah balik rumah. Anak kaya juga ibu sudah diam tak bernyawa. Yang celaka yang dilaknat pasti balasan yang sadis. Jika mati kau dikubur tiada siapa akan nangis. Yang durjana yang direjam engkaulah rejim Zionis. Moga esok atau lusa kamu hancur rata habis. Kamu celaka ni memang bajingan tidak patut ada di muka bumi ini. Kau bukan manusia, bukan binatang, kau lewat bina yang paling tertinggal. Sebelum nak maki dan gelar aku pengkhianat Islam, dengar apa yang aku nak cakap. Sebenarnya kan, boykot ni memberi kesan yang sangat positif kepada ekonomi negara. Sebab korang kena faham, company-company yang kita tengah boykot ni adalah company luar negara. So bila kita boykot, automatik kita akan spend duit kita kepada company dalam negara. Dan akhirnya akan memajukan company tempatan dan akhirnya akan membawa kepada kemajuan ekonomi negara. So boykot ni dia memberi kemajuan lah kepada negara kita ni. Daripada korang guna duit kepada company luar negara yang entah dari mana, Yahudi, entah dia orang buat apa dengan duit dia orang tu. Dia orang beli senjata, dia orang beli bom, dia orang beli apa semua. Baik kita spend duit kita kepada company luar negara daripada kita spend pada orang kita sendiri. Okey, kita cakap bila kita boykot, ramai orang kita hilang pekerjaan. Kita cipta pekerjaan dengan company kita. Kita buat company sendiri. Kita support company kita sampai company kita tu boleh bersaing dengan syarikat yang kita sedang boykot ni. Nampak tak? Itulah strategi ekonomi. Dia memajukan negara kita. Boykot ni memajukan negara. Dan okey lah, mungkin lah korang cakap, kenapa kita tak boykot iPhone? Kenapa kita tak boykot semua jenama yang lain ni kan? Okey, untuk jawab soalan tu simple je. At least kita boykot. Faham tak? Mungkin kita tak boykot semua sebab ialah kita guna teknologi ni untuk kehidupan kita. Ada benda yang kita guna setiap hari yang kita tak boleh boykot kan, sebab ialah itu keperluan kita. Tapi aku nak tanya korang lah kan, macam syarikat-syarikat fast food ni, keperluan ke? Korang mati ke kalau tak makan? So at least ada usaha untuk kita bantu Palestin dengan usaha kita boykot, walaupun kecil, tapi at least ada. Inilah usaha yang kita nak tanamkan pada rakyat. So tolonglah tolonglah jangan bangkitkan balik, nak membuatkan orang pergi balik beli benda tu. Kita dah elok dah boykot, kenapalah nak hancurkan strategi boykot kita ni? Aduh. Adakah boykot benar-benar memberi kesan kepada Israel? Tidak sama sekali. Oh, tak ada kesan bang? Oh tak apalah, saya tengok abang pun bangga makan McDonald tu kan? Bangga dia makan. Tak apalah abang makan je. Kami tak nak makan sebab yalah, kurang-kurang pun kalau tidak memberi kesan kepada Israel, kami ada jawapan depan Allah nanti. Macam tu.
Jadi kami mau selamatkan diri kami lah. Takut-takut nanti kami tiada jawaban di akhirat sana nanti. So itulah, abang teruskan je lah makan McDonald tu. Kami ataupun saya ni biar je begini, kami tak makan McDonald sebab McDonald tu pun bukan sedap sangat pun. Lebih baik makan burger orang-orang lokal, lagi sedap. Tak apa bang, makan je. Nasihat, jangan marah. Assalamualaikum. Maksudnya, boikot tak memberi kesan kepada Israel, tetapi memberi kesan negatif terhadap pekerja-pekerja tempatan kita, terutamanya pekerja Melayu. Kalaulah boikot itu menyebabkan entiti rejim Zionis lebih mengganas, kalau macam tu kita boleh katakan kepada mujahidin ataupun tentera muslimin yang hari-hari berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya hentikan operasi-operasi dan juga perjuangan mereka, kerana perkara itu menyebabkan entiti rejim Zionis lebih mengganas. Adakah itu logik yang kita mahu gunakan? Adakah kita mahu katakan kepada pekerja-pekerja Melayu bahawa mereka boleh terus bekerja di syarikat-syarikat ataupun entiti yang membantu rejim Zionis, dalam keadaan kalau mereka kena pecat hari ini pun ataupun mereka berhenti kerja, mereka boleh cari kerja tempat lain, sedangkan orang Palestin itu tiada tempat tinggal, tiada pekerjaan, tiada makanan? Adakah kita mahu katakan kepada seluruh orang pada hari ini, hentikan boikot, terus membantu entiti rejim Zionis, terus menguntungkan ekonomi mereka? Kita dah tak nak fikir dah pasal Palestin, kita nak fikir pasal diri kita ni. Kita ni orang Islam, kita nak fikir diri kita. Adakah ini ajaran yang dibawa oleh Al-Quran dan As-Sunnah? Fikirkan balik. Ketika para sahabat mereka berhijrah daripada Mekah dan Madinah, itu bukanlah satu yang mudah. Mereka meninggalkan keluarga mereka, mereka meninggalkan harta mereka, mereka meninggalkan perniagaan mereka demi agama Islam, demi semangat ukhuwah untuk membawa agama ini. Inilah nilai yang ditunjukkan oleh para sahabat. Tapi kita di Malaysia ini, disebabkan ada kedai-kedai yang kosong, yang mana pekerja-pekerjanya kalau dia berhenti kerja pada hari itu, mereka ada kebebasan untuk mencari kerja lain, mereka ada kebolehan dan juga peluang untuk pergi ke kerja ke tempat-tempat yang lain. Sedangkan orang Palestin di sana hari-hari mereka menjadi mangsa penindasan dan juga kekejaman rejim Zionis. Apakah nilai yang kita nak bawa sebenarnya dari isu Palestin? Kalaulah boikot itu tiada kesan, kenapa entiti rejim Zionis mereka mengancam keselamatan aktivis-aktivis yang bergerak di bawah nama BDS? Kenapa mereka cuba untuk melobi Amerika Syarikat, UK, Perancis, Kanada untuk mengharamkan gerakan BDS? Kenapa mereka sangat takut dengan gerakan BDS dan juga boikot? Kerana mereka tahu pada masa hadapan perkara ini dapat memberi kesan besar kepada mereka, kepada ekonomi mereka. Untuk keberkesanan boikot ini anda boleh cari sendirilah dekat banyak website dekat BDS sendiri, bagaimana syarikat HP sendiri, sebuah syarikat yang membantu tentera rejim Zionis menindas rakyat Palestin, mereka terasa tertekan disebabkan tekanan boikot yang mereka hadapi. Begitu juga dengan banyak syarikat-syarikat yang terlibat dalam pembinaan pendapatan haram. Mereka ini mengalami divestment, mengalami pelepasan pelaburan disebabkan universiti di Amerika Syarikat, di Eropah mereka mengadakan demonstrasi besar-besaran agar universiti-universiti mereka ini tidak terlibat dalam pendapatan haram Yahudi. Dan begitu jugalah kita tengok bagaimana orang-orang Eropah ini, mereka ini sanggup mengorbankan nyawa mereka, tenaga mereka, masa mereka demi untuk orang-orang Palestin. Kita di sini baru tak dapat makan satu makanan setahun pun dah marah dah suruh hentikan boikot. Adakah ini yang kita nak ajarkan kepada diri kita dan juga orang lain dan juga anak-anak kita? Di manakah ukhuwah Islamiah itu sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memekik. Robekkan mata hati, buatkan ku mula terusik. Rintihan jiwa ini buat ku rasa tercari. Menjentik hati mati, ego berang kian terdidik. Pandangan terbalik, yang salah diperbetulkan. Padamkan yang baik, yang salah pun diikutkan. Berada di zaman terakhir, ramai nak pertama. Biar aku yang akhir, untuk ku pilih yang mana. Hidupnya gelap gelita, berdepan dengan senjata. Mereka bermandi darah sehingga hilangnya keluarga. Si perampaskan terus berpesta, meraihkan tangisan mereka. Doaku pun pada yang esa, untuk kau peluklah anak-anak syurga. Pertunjukkan apa yang kau maukan, apalagi agenda kau inginkan. Lepas sendiri dalam kegelapan, entah sampai bila kau nantikan. Satu syahadah kami berserah, tanpa ada yang maha kuasa. Impian dan juga harapan masing-masing jalan. Saya Tuhan akan kasih malam Hujan derita di bawah langit gempita. Mulut dikunci, tidak mampu bersuara. Darah daging dirata, tempat mereka mulia. Jasad tiada nyawa, semadi tiada bertanda. Sedih duka nestapa, gundah gulana jiwa. Kenang nasib saudara kita yang seagama. Rudal dan artileri menagih orang mati. Luka merah berdarah, hijau hitam butala. Kiri kanan terkepung kendala bayangkara. Tekak kering dahaga, azab lapar menjengah. Lihat kiri dan kanan, sisa yang tinggal nyawa. Tak pasti sampai bila, mungkin esok ke lusa. Hendi bertelaga kiri kanan tengah bersatulah kita di bawah satu kalimah. Musuh yang utama sejak kita dicipta di alasan bawaka yang penuh tipu helah. Penyesaat manusia bertala cedala fina. Jika kita terlihat lajak paling gembira, mencuba mengubah timbangan neta. Amalan duka hitam, siang duka rangka. Sakit bagi nyawa yang adanya manusia terpilih yang sabar percaya dengan dugaannya. Tidak bergenjat, tidak takut dipijat, tidak takut ditembak. Walau meletup otak, tidak kerja dunia. Walau tengah derita, tengah masih menara. Iman tak pandang bunda, kami masih bersama. Kami masih berdoa, kami akan serta. Pelani alam ayat. Manusia binatang buas, akal sempurna amat bisikan kalbis iblis. Agenda media kuasa yang takkan habis. Hanya mampu berdoa walau luka tak teriris. ولا بخاف ولا من حدا غير الله حامينا. استشهد على أرضي، بموت على أرضي. بروح هنا يعني بموت هنا يعني إذا hujan derita di bawah langit gempita. Mulut dikunci, tidak mampu bersuara. Darah daging dirata, tempat mereka mulia. Jasad tiada nyawa, semadi tiada bertanda. Hujan derita di bawah langit gempita. Mulut dikunci, tidak mampu bersuara. Darah daging dirata, tempat mereka mulia. Jasad tiada nyawa, semadi tiada bertanda. Dunia ini terlalu goyah, ramai belum dapat hidayah. Sibuk mengejar dunia, tak sempat mengikut sunnah. Tanpa sedar akhlak dari ibadat semuanya dah musnah. Bersiap sedialah menjawab di akhirat sana. 2, 4, 4, 3, 4 bukannya angka. Masih ramai lagi yang sedang lalai dan terleka. Terbuai mimpi tak memanggil di realiti nyata. Tapi kan mengerti bila ilmu penuh di dada. Seorang papan tarik papan, semua maju ke depan. Sepi-sepi serular, bisalah lagi silipan. Terlalu bongkar nak menuju ke hadapan. Tak lagi berjenama tapi cuba kain kafan. Sudah sampai masa nanti, semua takkan selamat. Nyawa dicabut, nyeri sakit, itulah hakikat. Dan sudah berjanji pasti dituntut di akhirat. Masa persiapkan diri untuk hari kiamat. Jasad tiada nyawa, semadi tiada bertanda. Pernahkah dengar
kisah pemuda hijau merah mengalu-alukan tetamu walau tak kenal siapa. Niat diselubungi kata-kata manis, senyuman lebar. Hati yang murni masih tewas apabila diacukan senjata. Kini ulanglah peristiwa hari Nakba, maka wujudlah jenayah lenyaplah hidayah, muncul neraka dunia. Begitu kuat tangisan mereka walau beribu batu dipisah. Bantuan kami melangkaui batas, hantar batu rajam lalu doa. Rakyat yang derita dan yang didera kehilangan ibu bapa. Pemandangan ngeri siksa kebenaran atas mayat yang tak bersalah. Bersenjata menyerbu peluru melulu menyiksalah hiburannya. Bernyawa ditarik malaikat Israel, kami tetap tak berserah. Jangan kau sekali-kali sangka bahawa yang syahid mati dalam keadaan yang kalah. Dikatakan mereka hidup lagi-lagi dapat rezeki di sisi yang Maha Esa. Tunggu sampai tiba masa saja, nanti malam petaka di akhirat kalau bukan di dunia. Sampai hari nanti aku takkan menyerah. Ada pada yang satu aku tunduk kepala. Darah daging dirata, tempat mereka mulia. Jasad tiada nyawa, semadi tiada bertanda. Semua mata pandang ke sana, saudara kita dirata. Nenek tua hilang nyawa, IDF memang celaka. Banyak kisah dari media putar pelit kisah benar. Cuma kena baling batu, mereka balas dengan Mokhtar. Pengecut punya lelaki, bertina punya binatang. Berani dengan yang lemah, sembunyi sebalik senapang. Buang kau punya senjata, cuba satu lawan satu. Pasti pecah kau punya muka, pengikut pembatas satu. Ramai syahid, banyak sakit, kanak-kanak, bayi kecil, ibu, ayah, abang, kakak, nenek, datuk, pakcik, makcik. Yang mengandung baru lahir tidak sempat jadi ibu. Yang teriak kena tembak tidak sempat untuk bantu. Yang si ayah hati senang ambil sijil kelahiran untuk baby kembar raya, buah hati kesayangan. Tapi malang tak berbau bila ayah balik rumah. Anak kaya juga ibu sudah diam tak bernyawa. Yang celaka yang dilaknat pasti balasan yang sadis. Jika mati kau dikubur tiada siapa akan nangis. Yang durjana yang direjam engkaulah rejim Zionis. Moga esok atau lusa kamu hancur rata habis. Kamu celaka ni memang bajingan tidak patut ada di muka bumi ini. Kau bukan manusia, bukan binatang, kau lewat bina yang paling tertinggal. Sebelum nak maki dan gelar aku pengkhianat Islam, dengar apa yang aku nak cakap. Sebenarnya kan, boykot ni memberi kesan yang sangat positif kepada ekonomi negara. Sebab korang kena faham, company-company yang kita tengah boykot ni adalah company luar negara. So bila kita boykot, automatik kita akan spend duit kita kepada company dalam negara. Dan akhirnya akan memajukan company tempatan dan akhirnya akan membawa kepada kemajuan ekonomi negara. So boykot ni dia memberi kemajuan lah kepada negara kita ni. Daripada korang guna duit kepada company luar negara yang entah dari mana, Yahudi, entah dia orang buat apa dengan duit diorang tu. Diorang beli senjata, diorang beli bom, diorang beli apa semua. Baik kita spend duit kita kepada company luar negara daripada kita spend pada orang kita sendiri. Okay, kita cakap bila kita boykot, ramai orang kita hilang pekerjaan. Kita cipta pekerjaan dengan company kita. Kita buat company sendiri. Kita support company kita sampai company kita tu boleh bersaing dengan syarikat yang kita sedang boykot ni. Nampak tak? Itulah strategi ekonomi. Dia memajukan negara kita. Boykot ni memajukan negara. Dan okey lah, mungkin lah korang cakap, kenapa kita tak boykot iPhone? Kenapa kita tak boykot semua jenama yang lain ni kan? Okey, untuk jawab soalan tu simple je. At least kita boykot. Faham tak? Mungkin kita tak boykot semua sebab ialah kita guna teknologi ni untuk kehidupan kita. Ada benda yang kita guna setiap hari yang kita tak boleh boykot kan, sebab ialah itu keperluan kita. Tapi aku nak tanya korang lah kan, macam syarikat-syarikat fast food ni, keperluan ke? Korang mati ke kalau tak makan? So at least ada usaha untuk kita bantu Palestin dengan usaha kita boykot, walaupun kecil, tapi at least ada. Inilah usaha yang kita nak tanamkan pada rakyat. So tolonglah tolonglah jangan bangkitkan balik, nak membuatkan orang pergi balik beli benda tu. Kita dah elok dah boykot, kenapalah nak hancurkan strategi boykot kita ni? Aduh. Adakah boykot benar-benar memberi kesan kepada Israel? Tidak sama sekali. Oh, tak ada kesan bang? Oh tak apalah, saya tengok abang pun bangga makan McDonald tu kan? Bangga dia makan. Tak apalah abang makan je. Kami tak nak makan sebab yalah, kurang-kurang pun kalau tidak memberi kesan kepada Israel, kami ada jawapan depan Allah nanti. Macam tu.
Jadi kami mau selamatkan diri kami lah. Takut-takut nanti kami tiada jawapan di akhirat sana nanti. So itulah, abang teruskan je lah makan McDonald tu. Kami ataupun saya ni biar je begini, kami tak makan McDonald. Sebab McDonald tu pun bukan sedap sangat pun. Lebih baik makan burger orang-orang lokal, lagi sedap. Tak apa bang, makan je. Nasihat, jangan marah. Assalamualaikum. Maksudnya, boikot tak memberi kesan kepada Israel, tetapi memberi kesan negatif terhadap pekerja-pekerja tempatan kita, terutamanya pekerja Melayu. Kalaulah boikot itu menyebabkan entiti rejim Zionis lebih mengganas, kalau macam tu kita boleh katakan kepada mujahidin ataupun tentera muslimin yang hari-hari berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya hentikan operasi-operasi dan juga perjuangan mereka, kerana perkara itu menyebabkan entiti rejim Zionis lebih mengganas. Adakah itu logik yang kita mahu gunakan? Adakah kita mahu katakan kepada pekerja-pekerja Melayu bahawa mereka boleh terus bekerja di syarikat-syarikat ataupun entiti yang membantu rejim Zionis, dalam keadaan kalau mereka kena pecat hari ini pun ataupun mereka berhenti kerja, mereka boleh cari kerja tempat lain, sedangkan orang Palestin itu tiada tempat tinggal, tiada pekerjaan, tiada makanan? Adakah kita mahu katakan kepada seluruh orang pada hari ini, hentikan boikot, terus membantu entiti rejim Zionis, terus menguntungkan ekonomi mereka? Kita dah tak nak fikir dah pasal Palestin, kita nak fikir pasal diri kita ni. Kita ni orang Islam, kita nak fikir diri kita. Adakah ini ajaran yang dibawa oleh Al-Quran dan As-Sunnah? Fikirkan balik. Ketika para sahabat mereka berhijrah daripada Mekah dan Madinah, itu bukanlah satu yang mudah. Mereka meninggalkan keluarga mereka, mereka meninggalkan harta mereka, mereka meninggalkan perniagaan mereka demi agama Islam, demi semangat ukhuwah untuk membawa agama ini. Inilah nilai yang ditunjukkan oleh para sahabat. Tapi kita di Malaysia ini, disebabkan ada kedai-kedai yang kosong, yang mana pekerja-pekerjanya kalau dia berhenti kerja pada hari itu, mereka ada kebebasan untuk mencari kerja lain, mereka ada kebolehan dan juga peluang untuk pergi ke kerja ke tempat-tempat yang lain. Sedangkan orang Palestin di sana hari-hari mereka menjadi mangsa penindasan dan juga kekejaman rejim Zionis. Apakah nilai yang kita nak bawa sebenarnya dari isu Palestin? Kalaulah boikot itu tiada kesan, kenapa entiti rejim Zionis mereka mengancam keselamatan aktivis-aktivis yang bergerak di bawah nama BDS? Kenapa mereka cuba untuk melobi Amerika Syarikat, UK, Perancis, Kanada untuk mengharamkan gerakan BDS? Kenapa mereka sangat takut dengan gerakan BDS dan juga boikot? Kerana mereka tahu pada masa hadapan perkara ini dapat memberi kesan besar kepada mereka, kepada ekonomi mereka. Untuk keberkesanan boikot ini anda boleh cari sendirilah dekat banyak website-website, dekat BDS sendiri, bagaimana syarikat HP sendiri, sebuah syarikat yang membantu tentera rejim Zionis menindas rakyat Palestin, mereka terasa tertekan disebabkan tekanan boikot yang mereka hadapi. Begitu juga dengan banyak syarikat-syarikat yang terlibat dalam pembinaan penempatan haram. Mereka ini mengalami divestment, mengalami pelepasan pelaburan disebabkan universiti di Amerika Syarikat, di Eropah, mereka mengadakan demonstrasi besar-besaran agar universiti-universiti mereka ini tidak terlibat dalam penempatan haram Yahudi. Dan begitu jugalah kita tengok bagaimana orang-orang Eropah ini, mereka ini sanggup mengorbankan nyawa mereka, tenaga mereka, masa mereka demi untuk orang-orang Palestin. Kita di sini baru tak dapat makan satu makanan setahun pun dah marah dah suruh hentikan boikot. Adakah ini yang kita nak ajarkan kepada diri kita dan juga orang lain dan juga anak-anak kita? Di manakah ukhuwah Islamiah itu sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.